Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Timbalan Menteri DAP berkata kerajaan akan mengambil tindakan tegas terhadap fake news, berita palsu. Dan kerajaan UMNO, DAP, PKR tidak akan bertolak ansur dengan fake news. Mereka nak menghapuskan, totally eradicate fake news. Saya sokong sangat-sangat pengumuman itu. Dan walaupun saya mungkin tidak setuju dengan kerajaan, tapi saya setuju sangat-sangat dengan tindakan kerajaan, terutama sekali apabila perkara ini ditajai oleh DAP yang fake news atau berita palsu perlu dihapuskan dan disekat dari menjadi masalah di dalam Malaysia. This is very important. Sebab orang muda, ramai rakyat Malaysia pergi kepada social media untuk dapat berita. They depend on social media for their news. Jadi sekira social media ni memainkan berita palsu, fake news, maka ini akan mengelirukan mereka yang tidak begitu pandai tentang isu-isu politik. Dan boleh kita kata lebih dari 90% lah rakyat Malaysia jahil tentang politik. Mereka tidak pandai. In fact, boleh dikatakan bodoh when it comes to Malaysian politik. Jadi orang misalnya macam Lokman Nur Adam yang pandai bercakap, mereka boleh menghasut rakyat untuk mempercayai benda yang palsu, benda yang karut. Lies can become gospel apabila kita benar orang-orang seperti begitu bercerita tentang benda yang fitnah, total fitnah. So yes, tindakan untuk menghapuskan fake news bagus, saya sokong. Tetapi kita perlu juga establish ataupun define apa dia fake news. Ini kena be careful. Sebab fake news bagi seseorang mungkin the truth bagi orang lain. So to you is fake news, to somebody else is not fake news. It's the truth, God's word. Ini kita kena jaga. Sebab ramai orang yang boleh dikatakan mendakwah agama, tak kisahlah orang Islam, orang Kristian ke orang apa sekalipun, mereka dakwah agama mereka, mereka banyak bercerita buruk tentang agama satu lain. So this is kita kena careful. Sebab mereka promote, misalnya orang Islam promote Islam, orang Kristian promote Christianity, mereka masing-masing promote agama masing-masing. Dan mereka promote agama mereka dengan mengutuk agama lain. This is the only true religion. This is the only true word of God. Satu lagi fake news. That's not true. So ini akan menyebabkan, in fact sudah pun menyebabkan orang Islam, orang bukan Islam ni bergaduh. Until today, dah 1000 tahun dah mereka bergaduh dah. Bukan barulah, 1000 years bergaduh. During the crusades lah, during apa benda. Dan pergaduhan ini ialah kerana interpretasi agama masing-masing. Mereka percaya yang agama mereka betul, agama orang lain semua tak betul. And tapi ada ramai yang berkata ini fake news. So the issue of fake news bagus, saya sokong. Tapi we need to define apa dia fake news ni, taraf fake news ni. Macam mana kita boleh label sesuatu berita sebagai fake news. Kalau tidak, orang agama ni akan bergaduh. Masing-masing akan kata agama yang satu lagi tu semua fake news. This is very dangerous. Memandangkan maknanya Malaysia ni berbilang kaum, negara berbilang kaum dan berbilang agama. Anyway, fake news tentang isu politik ni lebih senang kita kesan. Sebab agama kita boleh berkata tanpa bukti. Kita boleh cakap apa saja tentang agama ni. We can say anything, but we don't need to prove what we say. Kita kata bila kau mati besok kau tahulah
Bila engkau dah ke kubur besok, engkau tahulah. So kita kena tunggu mati, kita kena tunggu kita tanam dalam kubur, baru kita tahu yang mana fake news, yang mana God's word. This is more difficult. Tapi politik ni kita tak payah tunggu mati. Kita dalam kita hidup ni pun kita boleh kesan yang mana fake news, yang mana tidak fake news. So lebih senang kita fokus kepada isu politik. Walaupun politik dan agama ni sama. Sebab di dalam Islam tidak ada perpisahan antara politik dan agama. Nabi Muhammad bukan pendakwah Islam. Nabi Muhammad pendakwah adin, iaitu the way of Islam. Dan the way of Islam ni include politik. Jadi bukan politik agama separate, tak. Dalam the adin ni, the way of Islam includes politik. Politik sebahagian dari agama Islam. Ini ramai orang tak tahu. Dia ingat ni politik agama maknanya kita pisahkan. Dia tak boleh kita campur agama dengan politik. Itu bukan apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat. Tidak. Nabi Muhammad berhijrah. Dia bukan pelarian lah. Dia berhijrah atas perintah Allah untuk mengembangkan Islam di kawasan di mana tidak ada sekatan. Maknanya Mekah ni Nabi Muhammad disekat dari mendakwah Islam. Jadi terpaksa berhijrah ke Madinah di mana tidak ada sekatan dan menubuhkan satu kerajaan Islam. Sistem pentadbiran bersistemkan Islam. Hanya orang tak tahu. Dia ingat dulu Nabi Muhammad bertanding pilihan raya, maka dia menang, pasal tu dia boleh tubuh kerajaan. Tak ada. It all came from God, not from the ballot box. So anyhow, ramai orang mungkin tak sedar tu that Nabi Muhammad did not win any election and he set up an Islamic state by order of God, Allah, perintah Allah. And this is what kita perlu menyedari. And what's important is what is fake news. So fake news ni kalau dalam boleh dikatakan dalam bidang politik ni banyaklah and very easy. So benda ni Kerajaan Pakatan Harapan perlu menandatangani, mengatasi. Okay, for instance, Anwar duk kata Muhyiddin Yassin ni curi 600 bilion duit rakyat semasa lockdown, semasa darurat, during the emergency. 600 billion dalam 6 bulan. Betul ke tak betul? Is that fake news? Kalau fake news, maknanya tindakan perlu diambil terhadap Anwar. Kerana Anwar ni maknanya mengeluarkan fake news, dan ramai rakyat Malaysia hari ni, saya lihat tengok, ramai rakyat Malaysia percaya. Memang betul Muhyiddin Yassin curi 600 bilion. They believe, you know. And tapi kalau betul benda tu berlaku, sebab apa Muhyiddin belum ditangkap lagi? Sepatutnya semalam dah Muhyiddin ditangkap dan di-charge di dalam mahkamah. And kalau maknanya sebab cuti weekend ni, tak apalah, tangkap dia hari Ahad, besok boleh tangkap Muhyiddin. Hari Senin simpan lock up 24 jam, hari Senin boleh charge. Tapi tak pula. Jadi macam mana yang kata 600 bilion Muhyiddin curi, tapi Muhyiddin tindakan tidak diambil. Satu lagi yang Anwar kata, PAS ni terima duit dari judi, from the gambling syndicate. Gambling syndicate ni ialah biasa Cina lah. Melayu ni ada yang terlibat dengan gambling syndicate ni, polis lah banyak terlibat dengan gambling syndicate. Sebab gambling syndicate ni tanpa polis sebagai shareholder dia atau partner dia, they cannot operate. Dan banyak gambling punya syndicate ni, dia orang operate berapa kaki dari balai polis. Maknanya sebelah balai polis tu ada tempat judi haram. So polis memang bagi protection. And benda ni orang polis pun tahu. Mereka cakap sama-sama sendirilah. OCPD mana, ASP mana, yang terlibat dengan toket Cina mana, everything. You boleh pergi ke satu Telegram group ni, hari-hari dia cerita tentang penyelewengan pegawai polis dan sebagainya, especially melibatkan gambling syndicate.
So that issue of PAS, terima maknanya donation ataupun kickback atau rasuah dari sindiket judi, perlu disiasat. Kalau kalau betul lah perkara ni berlaku, that's very serious. First of all, it's a crime. Secondly, kalau ikut Islam, PAS ni memperjuangkan Islam, tapi sebaliknya terima duit dari sindiket judi haram. Itu dah dua kali salah. Satu, duit judi ni haram. Yang kedua, ini sindiket judi haram. So sindiket pun haram, duit tu pun haram. Dua kali haram tu duit PAS terima tu. And Anwar kata dia ada evidence, dia ada dokumen, dia ada file dan sebagainya. Tapi sampai hari ni pemimpin-pemimpin PAS belum ditangkap lagi. Sebab apa? Hadi, ni Tuan Ibrahim, Taqiyuddin dan ramai lagi pemimpin-pemimpin PAS yang Anwar kata terlibat dengan menerima duit dari sindiket judi tadi, mereka belum ditangkap lagi, masih mereka bebas. So itu satu perkara yang perlu tindakan perlu diambil, tapi masih tak. So the question is, betul ke cerita tu ataupun fake news? Kalau tuduhan Anwar terhadap PAS dan tuduhan Anwar terhadap Muhyiddin kedua-duanya fake news, maka tindakan perlu diambil terhadap Anwar. Tapi kalau bukan fake news, maka Muhyiddin dan pemimpin PAS perlu ditangkap. So that's the issue lah. Sorry, batuk ni sejuk sikit. Ada salji kat luar. It's snowing, and saya keluar pagi tadi dalam snow, so it's very cold. Anyway, this issue fake news ni, yes, saya sokong sangat-sangat. Tindakan perlu diambil. Kerajaan perlu tegas dengan melawan fake news tadi. Tapi fake news yang sekarang masih berjalan ni juga tindakan perlu diambil. Semata-mata kerana diorang ni orang kerajaan, Perdana Menteri ke tak kisahlah. Semata-mata kerana mereka orang kerajaan, mereka mendapat kekebalan, immunity dari tindakan, maknanya they are exempted from action. They have, boleh dikatakan, lesen besar untuk memfitnah siapa saja mereka nak fitnah. That's not right. Sebab undang-undang ni sepatutnya untuk semua. Tak kisahlah you ni Perdana Menteri ke, you ni driver taksi ke, as long as you langgar undang-undang, tindakan perlu diambil. Dan menyebar fake news ni sah satu kesalahan, dan kerajaan sudah janji hari ni akan bertindak dengan tegas terhadap fake news. Dan banyak fake news di masa-masa yang lampau yang mereka keluarkan. So the question is, betul ke atau tak betul cerita? Misalnya Anwar kata, apabila Pakatan Harapan memerintah kelak, dan apabila dia jadi Perdana Menteri, dia akan tangkap Tun Dr. Mahathir Mohamad kerana salah guna kuasa dan menyebabkan Bank Negara Malaysia hilang 31.5 bilion in the forex market. Itu 30 tahun dulu. 30 tahun dulu 31.5 bilion, 31.5 dalam 80 hingga 90 bilion hari ni. So it's about 80-90 billion, could be even 100 billion, sebab nilaian duit dah merosot banyak. So bermaknanya you promise bahawasanya Mahathir telah menyebabkan kerugian, kalau nak kira nilai hari ni, almost 100 billion ringgit. Bank negara berjudi di dalam pasaran ini forex market. So was that fake news? Anwar bohong ke semasa tu? Maknanya betul ke tidak yang kerana Mahathir ni Bank Negara kehilangan 31.5 bilion, dan betul ke tindakan akan diambil serta-merta apabila Pakatan menjadi kerajaan? Hari ni Anwar Ibrahim sendiri jadi Perdana Menteri kepada kerajaan Pakatan Harapan. So what has happened? Yang you duduk melalak, melaung, menjerit sini sana dah berpuluh tahun, sampai hari ni you dah jadi Perdana Menteri dah berapa minggu, you have not taken action yet.
against Mahathir on the Forex, Bank Negara Forex punya skandal. So there's also some fake news. Kemungkinan tuduhan terhadap Mahathir itu bohong, fake news. Tapi sekiranya bukan fake news, maka sebab apa tindakan belum diambil? Ini perlu dijawab oleh Anwar. Yang isu saya jadi Perdana Menteri hari ini 24 jam, saya jamin, saya ulang, saya jamin minyak akan turun 24 jam. Itu ialah, itu dia cakap. Ada video yang menunjukkan yang dia cakap banyak kali. Bermaknanya boleh dianggap berdasar kepada 10 video itu pun cukup. Dia masa ceramah sini sana dia cakap. Maknanya Anwar menyebar fake news. Fake news tentang apabila dia jadi Perdana Menteri 24 jam harga minyak turun. That's fake news because benda tu tidak berlaku. Dan Rafizi pun baru umum hari ini, kajian perlu dibuat terlebih dahulu sebelum harga minyak diturunkan. Kajian apa lagi? Sudah semesti kajian telah dibuat. Apabila Anwar umum, dia jadi Perdana Menteri hari ini 24 jam, esok harga minyak akan turun. Takkanlah Anwar umum tanpa buat kajian terlebih dahulu. Sudah semestinya bekas Timbalan Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan, surely he knows what he's saying. And sebelum dia cakap, mesti dia telah buat kajian. Sebab apa hari ni baru Rafizi Ramli umum? Kajian perlu dibuat terlebih dahulu. So something is wrong. Rafizi bohong ke? Fake news ke? Yang sebenar kajian telah dibuat. So dia kata kajian perlu dibuat, akan dibuat. Is that fake news, Rafizi? Anwar yang buat fake news. Memang tidak ada hasrat untuk menurunkan harga minyak, atau mustahil harga minyak diturunkan. Oleh kerana sekarang pun kerajaan memberi subsidi. The government is subsidizing the petrol cost. Dan kalau nak turunkan lagi, maknanya Petronas akan bankrupt dan kerajaan perlu ganti kerugian Petronas sampai berbilion-bilion. All this needs to be clarified. Banyak sangat ni berita yang tak betul, yang kemungkinan besar semuanya fake news. And oleh kerana kerajaan telah umum hari ini, Timbalan Menteri DAP telah umum, kerajaan akan tegas, akan mengambil tindakan. That's very good. I welcome that move. Oleh kerana kebanyakan fake news yang telah keluar kebelakangan ni, semua dari kerajaan UMNO, DAP, PKR. Yang dia kata kerajaan UMNO, DAP, PKR ni is kerajaan perpaduan. Itu pun fake news. It's not kerajaan perpaduan, sebab kita ada pembangkang. Dan dikata Hamzah Zainuddin akan dilantik sebagai ketua pembangkang, opposition leader. So sekira kita ada opposition leader Hamzah Zainuddin, sekira kita ada pembangkang, maka it's not unity government. Itu sudah jadi fake news. Tapi hari-hari duk sebut kerajaan ni perpaduan, unity government, unity government. It's not unity government, it's not kerajaan perpaduan. Itu fake news. Jadi Timbalan Menteri DAP perlulah juga ambil tindakan terhadap semua orang, pemimpin-pemimpin politik, dan juga surat khabar. Banyak surat khabar, baik Star, baik Malay Mail, baik surat khabar apa sekalipun, mereka report tentang kerajaan perpaduan. All those editors, editor surat khabar tu perlu dipanggil oleh kerajaan dan diberitahu, stop all this fake news. This story about unity government, kerajaan perpaduan is fake news. Stop using that and menggelirukan rakyat, menipu rakyat dengan fake news tersebut. So this is very interesting. Oleh kerana tu saya sokong sangat-sangat tindakan untuk membenteras ataupun untuk menghapuskan fake news. Dan terlebih dahulu, as I say, charity starts at home. Charity starts at home means kita kena lihat tindakan kita sendiri terlebih dahulu. Look at the elephant in the room. And the elephant in the room is pemimpin Pakatan Harapan banyak mengeluarkan fake news, menipu dan mengelirukan rakyat. That's all I want to say on that matter. Assalamualaikum. Salam sejahtera.